Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Aini binti Muhammad Akia akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Galeri Kasih. Kisah yang akan saya kongsikan ini adalah tentang kasih seorang ayah angkat. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Kawan-kawan, begini ceritanya. Di sebuah rumah agam tinggal seorang wanita kaya lagi ternama bernama Puan Juwita. Namun, kehidupannya tidak bahagia. Beliau mempunyai seorang anak yang cacat penglihatan bernama Hasrul. Kehidupan Hasrul bagaikan terkurung di dalam sangkar emas. Puan Juwita malu menunjukkan Hasrul kepada kawan-kawannya. Pada suatu hari, tanpa berfikir panjang, Puan Juwita telah membawa Hasrul keluar. Kononnya pergi bersia-sia. Sebenarnya, beliau telah merancang untuk meninggalkan Hasrul di sebuah pusat tahfiz. Ibu, di mana ibu? Hasrul mulai ketakutan setelah menyedari ibunya tiada di sisi. Menangislah dia sendirian. Pak Mail yang bekerja sebagai tukang kebun mendengar tangisan Hasrul. Hatinya berasa rawan setelah mendengar cerita Hasrul. Bisikan hatinya kuat untuk memelihara Hasrul. Bermulalah kehidupan Hasrul bersama Pak Mail. Hasrul dijaga dengan penuh kasih sayang. Segala keperluan disediakan oleh Pak Mail. Semakin hari, semakin Hasrul dapat melupakan kesenangan yang pernah dikecapi. Hasrul berasa sungguh bahagia. Walaupun buta, Hasrul mempunyai bakat melukis. Hanya Pak Mail dapat menikmati keindahan lukisan Hasrul. Pada suatu petang, ketika Hasrul asyik melukis, lukisannya diregut keras. Terdengar renyukan kertas. Buruk betul lukisan ini. Benci aku melihatnya. Luluh hati Hasrul mendengar kata-kata yang keluar dari mulut insan tersayang. Dia berazam untuk melukis dengan lebih baik lagi. Keesokannya, Pak Mail membawa Hasrul ke hutan untuk mencari ulam-ulaman. Dalam perjalanan pulang, Hasrul ditinggalkan terkial-kial mencari jalan pulang. Tega sungguh hati Pak Mail. Bersama esak tangis dan birak-birak di badan, Hasrul berjaya jua pulang ke rumah. Seperti ombak yang memukul pantai, begitulah sikap Pak Mail. Kini, sikap Pak Mail sudah berubah. Makanan pun sudah tidak disediakan lagi. Sudah tidak ada lagikah kasih sayang di hatinya? Bersusah payahlah Hasrul menyediakan makanan. Terkadang melecur tangannya, terbakar jarinya. Alah bisa tergial biasa. Hasrul berasa bangga kerana kini dia tidak perlu lagi berharap kepada Pak Mail. Hasrul bertekad untuk tidak lagi bergantung kepada Pak Mail. Mulai saat ini, aku akan berdikari. Bisik hatinya. Dalam diam, dia berjumpa dengan Ustaz Haris untuk mempelajari ilmu mempertahankan diri. Dia harus melindungi dirinya sendiri. Perubahan diri Hasrul amat membanggakan Pak Mail. Biarlah Hasrul membenci dirinya. Biarlah jauh di sudut hatinya ada luka yang terpendam. Tiada lagi pelukan mesra, senda tawa. Suatu hari, Hasrul akan faham. Hasrul, ayah kamu dimasukkan ke hospital. Cemas kedengaran suara Ustaz Faizal, pengetua tahfiz. Dengan tergesa-gesa, Hasrul mengikuti Ustaz Faizal ke hospital. Di hospital, kelihatan Pak Mail terbaring lesu menanggung kesakitan. Tumpah air mata Hasrul. Hanya kalimah la ilaha illallah sempat dibisikkan buat kali terakhir. Tambah memilukan, Pak Mail telah pun berwasiat untuk mendermakan matanya kepada Hasrul. Kini, Hasrul boleh melihat semula betapa indahnya dunia. Namun, dia tidak dapat menatap satu-satunya wajah insan yang banyak berkorban untuknya. Semoga arwah tenang di sana. Hasrul pulang ke rumah. Alangkah terkejutnya Hasrul melihat semua lukisannya tergantung dengan rapi pada dinding rumah. Siap berbingkai lagi. Barulah dia sedar apa yang dilakukan oleh Pak Mail adalah untuk membakar semangatnya. Di atas sebuah meja usang, kelihatan beberapa bungkusan ubat. Darahnya berdebar kencang. Rupanya, Pak Mail pengidap kanser. Dia telah pun mengetahui tentang kematiannya. Terbayang di ruangan mata Hasrul sikap Pak Mail terhadapnya. Semuanya telah dirancang.
Tiba-tiba, lamunannya tersentak mendengar seseorang memberi salam. Suara seorang wanita. Wanita itu memeluk Hasrul dengan erat. "Hasrul, anak ibu, maafkan ibu." Hasrul terpinga-pinga, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Jauh di sudut hatinya, terbit rasa marah. Tiba-tiba, terngiang-ngiang di telinganya pesanan Pak Mail agar tidak berdendam. Apatah lagi kepada seorang ibu yang telah mengandungkannya selama 9 bulan. Pelukan Puan Juwita dibalasnya dengan penuh kasih sayang. Hari yang dinanti-nantikan telah tiba. Semua persiapan telah dibuat dengan rapi. Lukisan-lukisan indah terpampang dengan megah. Dengan bangganya, Puan Juwita memotong ribbon menandakan rasmilah galeri lukisan Kasih Ismail. Galeri ini didedikasikan khas untuk Pak Mail. Sekian sahaja cerita saya untuk tetapan kita bersama. Kawan-kawan, janganlah kita jadikan kekurangan diri sebagai alasan untuk tidak boleh berjaya. Sikap pemaaf pula merupakan satu sikap yang mulia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.